Kita berlintas langsung ke daerah Belait bersama dengan rakan kita penuh unggu Madini Haji Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi Madini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Buah Hani dan Sarina. Apa khabar? Alhamdulillah kami sehat sejahtera dan begitu juga tim penerbitan pagi di Bandar Seri Begawan yang diterajui oleh Pengeruan Asrul dan juga penolong penerbit Pengeruan LD ya. Alhamdulillah. Dan apapun selain daripada ingin mengetahui macam mana keadaan cuaca kita ni di Kuala Belait khususnya, ada satu soalan yang kita ingin ajukan juga. Sempat bersarapan Madini ya? Ya, Alhamdulillah pada pagi ini Dani minum secawan kopi ya. Untuk sarapan pada pagi ini. Baik. Secawan kopi saja mungkin dinikmati dengan keladi, memandangkan hari ini temanya berwarna ungu. Mungkin. Jadi sebenarnya kita ni ingin mengetahui mengenai dengan kuih negara Brunei Darussalam, kuih tradisi yang dinikmati bersama dengan kuah. Memandangkan mungkin ada di antara penonton kita ni yang Thai seliur, ingin merasakan kuih Brunei yang jenisnya berkuah. Makan bersama dengan kuah. Sepengetahuan Nak Madini sendiri. Ya, secara peribadi ini ingin saya kongsikan. Saya kurang pasti makanan ini adalah makanan Brunei kita ni ataupun makanan orang Melayu. Tapi apa yang saya pernah makan iaitu makanan yang dengan berkuah, iaitu tumpi. Tumpi juga boleh kita katakan sebagai salah satu makanan kebiasaan kita ni masyarakat Melayu. Tumpi. Selalunya kalau jenis kuah, adakah kuah kari kah? Pasal ada jo yang makan tumpi ni dengan susu manis. Kalau Madini sendiri macam mana? Memang saya lebih suka kepada kari ayam lah. Dan sebelum ini juga saya pernah merasa tumpi bawang. Ya, betul. Rasanya memang lebih unik lah bila divariasikan dengan ada perisa yang baru. Tapi bentuknya memang ada dua versi lah. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi saya lebih gemar kepada bentuk yang lebih kecil. Senang dimakan lah ni orang. Dan mengarup ni orang kalau dimakan. Kalau ni orang dilihat ramuan untuk menghasilkan tumpi tradisi ataupun asli ni mana banyak. Tepung, air garam dan juga sedikit minyak. Tapi itulah cara mempelbagaikan itu. Kadang ada yang memberikan margarine, ada yang memberikan mentega. Masing-masing punya cita rasa. Dan yang penting walaupun kita ni ada 3 bahan ramuan itu, kalau Indah pandai menguli, Indah juga jadi tu. Mesti jual pandai tangan. Mesti pandai. Ada juga yang suka jenis bawang ni, garlic. Bawang putih, campuran jenis tumpi putih. Tapi yang saya kurang pasti, adakah ia kategori kuih ataupun apa? Mungkin itu salah satu juga yang boleh kita ni fikirkan. Jadikan persoalan mengenai dengan tumpian ni. Saya pun kurang pasti. Kalau saya berfikir mungkin cendol, tapi adakah cendol itu kuih ataupun apa kategorinya? Terima kasih kepada rakan kita Dani. InsyaAllah nanti boleh kita ni bersama bersarapan menikmati tumpi kegemaran kita ni dan ingin mengetahui apakah antara bahan menarik ni yang akan dikongsikan bersama dengan penonton Rampai Pagi. Kita serahkan kepada Dani. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Jumaat Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait ya. Seperti biasa kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan sebagai pengkongsian bersama, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ia jalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, terlebih dahulu saya mengungsikan dua info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait, iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik di kawasan sebahagian Jalan Sungai Teraban dan kawasan sekitarnya akan berlaku pada esok hari, Sabtu 16 September 2023. Bermula pada jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian mini feeder pillar di kawasan Sungai Teraban berhampiran simpang Masjid Sungai Terabannya. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Dan maklumat seterusnya
iaitu mengenai dengan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blyth akan mengadakan kelas kulineri pembuatan buns, pastry dan beverage yang mana ianya diadakan selama 4 hari bermula pada hari Isnin 18 September sehingga ke hari Khamis 21 September 2023 bermula pada jam 8 pagi sehingga jam 12 tengah hari, dan program ini akan diadakan di Dewan Mini Pusat Belia Jabatan Belia dan Sukan Jalan Bunga Rambai, Kuala Blyth. Itu dah ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya supaya mendirikan atau membina masjid di mana sahaja mereka tinggal atau berkampung. Di daerah ini, Kampung Pandan yang terletak di kawasan dalam Kuala Blyth, pekan utama bagi daerah Blyth. Ia merangkumi penempatan pandan asal dan kawasan perumahan awam rancangan perumahan negara Kampung Pandan. Kampung ini mempunyai sebuah masjid yang berlokasi di Jalan Pandan 7, iaitu Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, yang mana tapak masjid yang ada masa kini dahulunya adalah merupakan tapak asal masjid yang pertama dibina untuk para penduduk kampung ini pada tahun 1962. Hingga ke awal tahun 90-an, masjid ini dinaik taraf dengan pembangunan yang lebih moden, lengkap dengan struktur seni bina Islam. Apa yang lebih menarik tentang masjid ini, secara tidak sengaja, ianya terbina bertepatan dengan keindahan lagun secara semula jadi di sekelilingnya. Kerja-kerja membina masjid yang berkeluasan 6.5 ekar ini memakan masa selama beberapa tahun dan ianya siap dibukakan untuk orang ramai dan penduduk di daerah ini khasnya pada Februari 1996. Jumlah kapasiti masjid ini boleh menanggung seramai 1,800 orang jemaah, yang mana masjid ini dilengkapi dengan ruangan solat jemaah wanita, tempat berwudu, tempat solat jemaah di bahagian atas dan bawah, khutub kanah dan sebagainya. Sejarah pembinaannya bermula pada awal 1962, awal 1962, dan penggunaannya secara resmilah penggunaannya itu pada Februari 1996. Setelah lengkap, belum lengkap sepenuhnya lah, tetapi boleh digunakan pada Februari 1996. Kemudahan yang disediakan seperti Dewan Salat itu biasalah, Dewan Salat bagi perempuan, kutub khana dan kursi-kursi yang diwakaf oleh hamba Allah dan disediakan di masjid juga untuk mereka-mereka yang tidak berkepayaan untuk bersalat berdiri atau jadi menggunakan, dan dewan di atas, dewan ligar di atas untuk keperluan hari Jumaat, hari raya dan tarawih misalnya macam itu. Pada keadaan mula-mula dibangunkan, seperti biasalah mula-mulanya hutan kiri kanan ini dan hanya masjid yang dibina dan ditubuhkan di tapak yang ada sekarang ini. Jadi pada penggunaannya 1996 itu secara perlahan dan berperingkat membersihkan kiri kanan kawasan masjid, di mana ahli-ahli kawasan sendiri yang lama dulu menabas, membuat tempat letak kereta yang cara anda formal yang biasa saja, belum lagi berpitapak. Jadi itulah mula-mulanya
masjid ini digunakan masa itu. Aktiviti-aktivitinya seperti yang Cik Puan tadi lihat, penggunaan oleh muslimah setiap hari Rabu satu kelas dan sehari dikendalikan oleh seorang guru pengajar, tenaga pengajar, dan hari Sabtu ada lagi seorang tenaga pengajar bagi muslimah yang lain yang datang di sekelilingannya. Dalam seminggu 2 kali dengan kerjasama ahli kuasa masjid dan penduduk setempat. Penduduk sini yang banyak menggunakan pandan dan mumong. Jadi antara pandanan ini A, B dan C, D ada ketua-ketua masing-masing membuat satu perancangan mengadakan kuliah subuh yang mana kami tajuknya berkuliah di Taman Syurga setiap hari Ahad, dan insya-Allah minggu depan ini hari Ahad selepas subuh seorang penceramah dari KUPSB yang mulia Tuan Dr. Harapandi, yang lepas doktor juga seorang 2 minggu sekali kami mengadakan tu. Setelah tu kami mengadakan memuncang-muncang kata orang Brunei untuk membersihkan masjid yang seperti kita lihat sekarang ini. Jadi nampak kemas dan bersih anunya, insya-Allah. Iya, insya-Allah. Lagu tersebut bila pembinaan perumahan di kiri kanan ini dibina, jadi lagu itu terbina dan sengaja betul. Jadi apa namanya ni, para pemaju menggunakan apa namanya penyerokan tanah untuk melimbuk di kawasan keliling perumahan ini. Jadi dengan itu terbina tah lagu itu cara ndak sempurna berapalah. Tapi bila melihat keadaan ini lebih baik di simen oleh pemaju dijadikan lagu lah masjid tadi. Jadi salah satu perhiasan yang dapat menarik perhatian pelancong, orang awam dan penduduk setempat. Seperti lazimnya, masjid ini tidak ketinggalan juga menerima beberapa barangan wakaf dari beberapa buah syarikat tempatan yang berupa barangan perhiasan masjid dan kemudahan untuk para jemaah masjid yang memerlukannya, dan tidak kurang juga wakaf dari hamba-hamba Allah yang berbesar hati menginfakkan harta mereka ke jalan Allah. Kita memang sedia maklum bahawa masjid adalah tempat mengerjakan amal ibadah, dan tidak kira siapapun yang melangkahkan kaki masuk ke masjid pasti akan mendapat ketenangan hati yang luar biasa. Lebih-lebih lagi pada hari Sayyidul Ayyam yang bererti Jumaat, penghulu segala hari. Masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi kerana ia adalah rumah Allah, tempat yang suci, tempat berkumpulnya segala kebaikan, tempat orang-orang Islam beribadat dan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merupakan syiar Islam, lambang keagungan dan tempat perpaduan umat Islam. Tahukah Auda, perkataan masjid berasal dari bahasa Arab, bermaksud sujud, bererti merendahkan diri. Sesungguhnya apabila seorang hamba itu sujud kepada Allah, maka pada waktu itulah ia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.